Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aikal Iman bin Muhammad Jailani. Saya bersama dengan ahli kumpulan saya ingin melakukan pembentangan topik 2 subjek pengajian Malaysia iaitu tentang Perlembagaan Malaysia. Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Syahrizad, Ahmad Zuhafiki dan Muhammad Alif Izzuddin. Tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan pembentangan ini. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan tentang isi kandungan pembentangan ini. Seperti yang tertera pada slide, pembentangan ini akan diikuti dengan pengenalan kepada perlembagaan, maksud perlembagaan, maksud keluhuran perlembagaan, seterusnya diikuti dengan peruntukan utama perlembagaan, syarat pemindahan perlembagaan dan kontrak sosial. Pembentangan ini juga akan diakhiri dengan rumusan. Kita bergerak kepada pengenalan. Perlembagaan Malaysia dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang definisi ringkas perlembagaan. Perlembagaan merupakan sebuah dokumen bertulis yang mengandungi undang-undang tertinggi negara. Tetapi, perlembagaan mempunyai dua jenis perlembagaan iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis ialah sebuah dokumen yang dikumpul dalam bentuk surat dan diasaskan pada satu dokumen yang bersifat konvensional. Dan ia juga sukar dipindah. Manakala perlembagaan tidak bertulis pula, semua prinsip perlembagaan tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti adat resam, tradisi, undang-undang yang diluluskan parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. Perlembagaan tidak bertulis juga mempunyai peruntukan yang berselerak dan ia juga mudah dipindah berbanding dengan perlembagaan bertulis. Antara negara yang mengamalkan perlembagaan bertulis ialah Malaysia, manakala negara yang mengamalkan perlembagaan tidak bertulis pula seperti United Kingdom dan Australia. Sekian itu sahaja dari saya dan saya akan menjemput Muhammad Syahrizad untuk menjelaskan tentang topik ini dengan lebih lanjut. Terima kasih Haikal. Saya Muhammad Syahrizad akan menjelaskan topik ini dengan lebih lanjut. Seperti yang sedia maklum, Haikal telah memberitahu kita tentang pengenalan perlembagaan, definisi perlembagaan dan jenis-jenis perlembagaan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan perlembagaan dan kesan sekiranya tiada perlembagaan. Tujuan perlembagaan diadakan ialah untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara. Ini kerana perlembagaan merupakan sebuah undang-undang tertinggi. Seterusnya, tujuan perlembagaan diadakan untuk mewujudkan pemerintah yang adil dan untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa, sekaligus dapat mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Selain itu, perlembagaan juga diadakan sebagai alat rujukan bagi menjelaskan masalah dan identiti negara. Selain itu, ia juga untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Justru itu, saya akan menerangkan kesan-kesan yang akan terjadi sekiranya perlembagaan tidak diamalkan. Antaranya, negara akan berada dalam keadaan huru-hara dan rakyat terpaksa hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Seterusnya, pemimpin tidak akan dihormati dan gejala sosial akan berlaku di merata-rata tempat. Selain itu, rusuhan kaum juga akan berlaku dan kerajaan tidak dapat mentadbir dengan senang sekiranya tiada perlembagaan. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya menjemput Muhammad Alif untuk menjelaskan isi kandungan yang kelima iaitu keluhuran perlembagaan. Terima kasih. Saya, Muhammad Alif Izzuddin bin Amran, akan menerangkan tentang isi kandungan kita yang kelima, iaitu keluhuran perlembagaan. Seperti sedia maklum, keluhuran perlembagaan merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan keluhuran perlembagaan? Keluhuran perlembagaan bermaksud ketertinggian undang-undang dan merupakan punca kuasa kepada semua undang-undang. Seterusnya, perlembagaan juga dianggap mulia kerana ia mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong, kuasa parlimen, kuasa jemaah menteri atau kabinet dan kuasa mahkamah.
Seterusnya, saya akan bergerak kepada isi kandungan kita yang keenam, iaitu peruntukan utama perlembagaan. Perlembagaan telah memperuntukkan 6 perkara, iaitu Perkara 152 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini kerana bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan sejak abad ke-15. Tetapi, tidak seorang pun dilarang untuk menggunakan bahasa lain. Seterusnya, peruntukan perlembagaan kedua ialah Perkara 3 Fasal 1, iaitu agama Islam sebagai agama rasmi. Tetapi, agama lain boleh diamalkan dengan damai. Selepas itu, peruntukan perlembagaan yang ketiga ialah Perkara 153, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dengan 1:3. 1:3 dimaksudkan dengan perlembagaan orang Melayu dengan nisbah 3, manakala bangsa lain keistimewaannya dengan nisbah 1. Ini kerana Melayu ketinggalan dari segi ekonomi dan itu juga punca kepada orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa. Terima kasih semua. Seterusnya, saya akan menjemput Ahmad Zulhafiki untuk menerangkan peruntukan perlembagaan yang keempat, kelima dan keenam. Terima kasih Alif, Syah dan Aikal Iman. Saya Ahmad Zulhafiki Airaf akan menjelaskan tentang peruntukan perlembagaan yang keempat. Peruntukan perlembagaan yang keempat ialah Perkara 14 hingga 28, iaitu kewarganegaraan. Terdapat 4 cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, kuasa undang-undang. Sebagai contoh, individu yang dilahirkan pada atau selepas Hari Malaysia dan menjadi warga negara atas peruntukan kelayakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, secara naturalisasi. Yang keempat, penggabungan wilayah. Seterusnya, peruntukan perlembagaan yang kelima ialah hak kebebasan asasi. Akhir sekali, peruntukan perlembagaan yang keenam ialah Kedudukan Istimewa Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Penduduk Bumiputera Sabah juga memperoleh keistimewaan seperti mana yang diperoleh orang Melayu di Tanah Melayu. Justru itu, saya akan bergerak kepada isi kandungan kita yang ketujuh, iaitu syarat pemindahan perlembagaan. Perlembagaan boleh dipindah tetapi bersyarat. Apakah syaratnya? Syarat pemindahan perlembagaan ialah pindahan perlembagaan perlu perkenan Majlis Raja-Raja yang melibatkan perkara-perkara seperti kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan lain-lain. Syarat yang kedua untuk memindah perlembagaan ialah pindahan perlembagaan perlu perkenan Yang di-Pertua Sabah dan Sarawak yang melibatkan kuasa Dewan Undangan Negeri Sabah Sarawak. Perkara yang kedua iaitu agama, bahasa dan hak istimewa kaum Bumiputera Sabah Sarawak, kuasa dan struktur Mahkamah Tinggi Borneo. Seterusnya, pindahan perlembagaan yang perlu diperkenan Sultan YDPA dan YDP Kedudukan Negeri, YDP Negeri Kedaulatan Sultan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan slide yang ke-8, iaitu tentang kontrak sosial. Kontrak sosial bermaksud permuafakatan atau tolak ansur antara orang Melayu dan bukan Melayu. Ia merupakan nilai-nilai unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Antara unsur-unsur tradisi ialah pemerintahan beraja, kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu. Kontrak sosial juga merupakan asas menjadikan Malaysia sebuah negara merdeka di bawah sistem pemerintahan, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan dan konsep negara. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Syahrizad, Muhammad Alif Izzuddin dan Ahmad Zulhafiki. Seterusnya kita akan bergerak kepada isi kandungan kita yang terakhir, iaitu rumusan mengenai pembentangan topik perlembagaan Malaysia ini. Seperti yang kita tahu, perlembagaan amat penting kepada sesebuah negara demi menjaga keamanan dan untuk mengelakkan dari sebarang penyalahgunaan kuasa. Melalui pembentangan ini, kita dapat tahu bahawa perlembagaan merupakan sebuah kuasa yang tertinggi dalam negara Malaysia dan ia menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan makmur. Selain itu, dengan adanya perlembagaan, sistem pentadbiran Malaysia akan menjadi licin. Akhir kata, sebagai kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menghormati perlembagaan kerana ia merupakan tunjang utama kepada negara. Sekian itu sahaja dari saya dan ahli kumpulan saya. Terima kasih.